Isu kemiskinan sangat dekat di hati saya. Dilahir dan membesar daripada keluarga penoreh getah. Pada 28 November lalu, genap 100 hari Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerajui negara selepas dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9 pada 21 Ogos 2021. Digelar Pak Long Mael ketika menjawat jawatan sebagai Menteri Kanan Keselamatan ketika era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Figura yang terkenal dengan imej bersih dan kurang kontroversi itu ternyata disenangi ramai pihak. Malah fashion baju batik yang digayakan beliau juga mencuri tumpuan sehingga disamakan dengan kuih tradisional. Tidak dinafikan, karier politik Datuk Seri Ismail Sabri berliku sejurus mengangkat sumpah jawatan selepas mengambil alih pentadbiran daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dijatuhkan oleh sebilangan ahli UMNO. Semasa awal pentadbiran, ramai meragui kewibawaan beliau untuk membawa Malaysia keluar dari belenggu COVID-19. Bukan itu sahaja, beliau juga harus menggalas tanggungjawab dalam meredakan suasana politik negara yang panas dengan pertelingkahan dalam partinya sendiri UMNO dan Perikatan Nasional serta kritikan bertali arus parti pembangkang. Namun, ternyata beliau berjaya membuktikan karismanya sebagai Perdana Menteri dalam tempoh 100 hari pentadbirannya. Sebaik memegang jawatan, Ahli Parlimen Bera itu mengarahkan Jemaah Menteri mengumumkan kad laporan pencapaian aspirasi keluarga Malaysia 100 hari kepada rakyat. Penilaian itu bukan sekadar syok sendiri tetapi inklusif dengan aspek penilaian keberhasilan setiap kementerian. Saya akan pastikan Kabinet ini menekankan budaya kerja berprestasi tinggi. Justru, setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal mereka dalam tempoh 100 hari pertama. Ketika Datuk Seri Ismail Sabri mengambil alih tampuk pemerintahan, situasi penularan wabak COVID-19 dalam negara masih berada pada tahap membimbangkan dengan lebih 20,000 kes jangkitan dilaporkan setiap hari. Selepas 100 hari, Malaysia kini merekodkan purata 5,000 hingga 6,000 kes harian dengan kadar kematian dan kes pesakit di ICU menunjukkan penurunan. Malah tindakan beliau melantik Ahli Parlimen Rembau Khairy Jamaluddin sebagai Menteri Kesihatan dilihat langkah bijak dalam mengembalikan keyakinan rakyat dan membawa Malaysia keluar dari belenggu COVID-19. Antara aspek penting dicapai dalam tempoh 100 hari pentadbiran beliau adalah kejayaan memeterai MOU Transformasi dan Kestabilan Politik dengan Pakatan Harapan. Melalui perjanjian ini, beliau terbuka melaksanakan transformasi penting dalam menyuburkan amalan demokrasi negara seperti cadangan pengenalan Akta Anti Lompat Parti serta mempercepatkan pelaksanaan Undi 18. Ilham Center merumuskan pencapaian Datuk Seri Ismail Sabri selepas 100 hari pentadbiran Kerajaan Keluarga Malaysia boleh dinilai pada fasa memuaskan. Jika sebelum ini, Ilham Center menilai kadar peratusan populariti kemuncak Tan Sri Muhyiddin sewaktu menjadi Perdana Menteri pernah mencecah 69%. Tahap populariti naib Presiden UMNO itu tidak kurang hebatnya apabila memperoleh 56% ketika ini. Sementara itu, penyelidik O2 Research Haris Tasnim Hafizan berkata, sanggupan Ismail Sabri bekerjasama dengan pihak luar daripada lingkaran kepercayaannya memastikan suhu politik negara yang mendidih pada zaman Tan Sri Muhyiddin berjaya dikendurkan serta-merta. Di sebalik kejayaan 100 hari pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ahli Parlimen Bera itu masih perlu berdepan dengan pelbagai lagi cabaran dalam memastikan aspirasi keluarga Malaysia tercapai. Walaupun kesepakatan bersama pembangkang berjaya meredakan suhu politik negara, namun adakah beliau akan terus memastikan kerjasama itu tertaut sehingga pilihan raya umum ke-15? Dan adakah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri terus diterima baik dalam kalangan rakyat Malaysia dan diterjemahkan melalui undi pada pilihan raya akan datang? Tepuk dada, tanya selera.